الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Yang saya hormati Tuan Imam, ahli jawatankuasa surau, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah pertemukan kembali kita pada malam ini untuk giliran saya menyampaikan kuliah dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Lebih daripada 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, yang disusun oleh Khalid Al-Husainan hafizahullahu ta'ala, dalam rangka untuk mengajak kita agar menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam keseharian kehidupan kita, sebagai memenuhi perintah Allah SWT. Ya Allah ingatkan kita dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu menyintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah menyintaimu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ayat ini merupakan ayat yang hendaknya diperhatikan dan diamalkan oleh kita-kita ini sebagai seorang Muslim yang mukmin, yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita tegakkan hak Allah Taala, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW iaitu sebagai hamba kepada Allah. Ya, melaksanakan kewajipan dan juga melaksanakan apa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Jadi buku ini memuatkan hal-hal tersebut untuk kita melaksanakannya. Baik, langsung saja kita meneruskan penjelasan di dalam kitab ini. Kita masih berada pada sunnah-sunnah yang diucapkan ketika pagi dan petang, atau lebih mudah disebut dengan zikir pagi petang. Begitulah telitinya agama ini, menjelaskan secara terperinci apa saja yang perlu dibuat oleh seorang Muslim. Untuk sepanjang harinya dia sentiasa tidak terputus hubungannya dengan Allah Ta'ala. Di samping amalan yang wajib, dia juga disusuli untuk melakukan amal-amal yang sunnah, yang sunat. Jadi zikir pagi petang ini mulai muka surat 85 dan kita berhenti pada muka surat 93. Dan kita akan menyambung zikir seterusnya, iaitu pada bahagian G. Zikir yang pada muka surat 94. Di mana sebelum ini kita telah selesai mengambil faedah daripada iaitu zikir ataupun doa yang mengandungi faedah yang sangat banyak pada muka surat 93. Jadi tak perlu lagi untuk diperjelaskan. Baik, sekarang kita masuk zikir yang seterusnya, iaitu di mana yang berbunyi Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Jadi kalau nak hafal barangkali sulit, tapi itu tidak ada alasan. Kerana apa? Kita boleh baca. Dan dah saya sebut sebelum ini, bagi sesiapa yang tidak memiliki buku ini, tidak ada masalah. Pergi kepada apps dalam handphone kita tu, type zikir pagi petang, download. Itulah faedah untuk meraih pahala daripada handphone kita. Handphone ni ibarat mesin menjana pahala dan juga dosa. Jadi pilihan di tangan kita. Kalau nak guna mesin itu sebagai modal untuk memperkayakan pahala di negeri akhirat, buatlah apa yang sesuruh ini. Kalau ada handphone, kalau masih belum ada lagi dalam handphone kita tu, segeralah download. Type saja, tulis pada App Store tu, zikir pagi petang. Maka ketika sampai pada waktu pagi besok hari, sesudah solat subuh, setelah kita berzikir selesai solat, maka kita iringi dengan zikir-zikir yang dipaparkan dalam kitab ini. Dan ia persis sama seperti mana dalam apps itu. Baca. Macam kita baca Quran.
Ya, semua kita ni barangkali tak hafal seluruh Al-Quran, betul kan? Tapi adakah itu alasan untuk tidak baca Quran? Kita baca sebab ada Quran. Mushaf tu sama juga dengan zikir pagi petang. Barang siapa yang beramal dengan zikir pagi petang ni, dia akan merasa nikmat dan lazat. Kerana dia telah Allah berikan kecintaan, iaitu ingat kepada Allah. Maka barang siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepadanya. Ingat kepada Allah ini, ya, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, selagi hayat di kandung badan. Maka Allah akan ingat kita nanti di dunia, apatah lagi di negeri akhirat, dengan memberikan balasan syurga. Mau atau tidak? Kalau mau, ya, maka lakukan apa yang saya sebut tadi. Baik, maksud zikir ini adalah, Ya Allah, Allahumma, Ya Allah, ya, yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu yang dia merajainya. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutu-sekutunya. Ya, ini aku berlindung kepadamu dari berbuat keburukan atas diriku atau mendorong seseorang Muslim kepadanya. Zikir ini dibaca sekali je. Zikir-zikir, ya, rangkaian yang diajarkan oleh Nabi SAW ini sangat lengkap, sangat terperinci dengan aturannya. Ada zikir yang Nabi SAW ajar bilangannya. Sekali. Ada 3 kali. Ada 7 kali. Ada 10 kali. Ada 100 kali. Dah. Takat tu. Jadi, apa yang perlu kita buat? Ikutlah seperti bilangan tersebut. Kerana apa? Kerana Nabi SAW tunjuk kita yang terbaik. Itu kaedah. Maksud taat kepada Nabi SAW. Baik. Mari kita lihat. Maksud sudah selesai. Sekarang kita ambil faedah penjelasan. Ya. Sebab itu, di dalam kita memahami Quran, hadis, zikir, doa, tidak memadai kita hanya menghafal dan membaca. Dia belum meresap dalam hati dan dia tak akan memberi bekas yang sepenuhnya. Jadi, ibaratnya seperti orang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW yang disebut dalam surah Al-Hujurat pada bahagian akhir itu, ayat 13, 14, 15, 16, 17, 18. Orang Arab Badui datang, mereka berkata pada Nabi SAW, ya, kami telah beriman. Lalu kata Nabi SAW, kamu belum beriman. Iman belum masuk lagi dalam hati kamu. Ya, kamu kata kamu sebagai seorang Muslim saja. Maknanya apa? Ya, belum tentu seorang Muslim dia beriman. Kenapa? Muslim itu cukup dengan dia mengucapkan syahadah. Tetapi nak naik taraf menjadi seorang mukmin, maka dia wajib memahami keislamannya itu. Syahadah yang diucap tu apa maksud? Di sebaliknya ada tuntutan yang perlu dia tunaikan. Sesudah dia mengucap syahadah yang pertama, dia tahu hal-hal yang terkait dengannya. Kemudian dia akan datang perintah untuknya, mendirikan solat dan sebagainya. Ya, maka sama jugalah kalau kita berzikir, kalau kita tak faham, ya, faedahnya sangat sedikit. Dan ya, manfaatnya pada diri kita ya juga sedikit. Beza tak kalau kita baca dengan pemahaman dan orang yang membaca tidak dengan pemahaman? Beza tak orang yang solat, bacaan-bacaannya seluruh dia fahami, dengan orang yang solat, satu pun dia tak faham? Ada beza tak? Ada. Macam kita baca lah bahasa Inggeris tapi kita tak faham. Kita boleh baca. Ya. Bagi teks bahasa Arab, bahasa Inggeris kita boleh baca tapi kita tak faham. Atau kita dengar orang Cina berbicara sesamanya. Kita dengar tak? Dengar jelas. Faham tak? Tak faham kan? Ada faedah tak? Kita duduk sebelah dia, kita dengar dia berbicara. Tak ada faedah. Itu urusan dunia. Apatah lagi urusan yang terkait kita dengan Allah. Ini kena faham. Jadi kena usaha. Ya, kena usaha untuk memahami. Sebab tu bila kita baca doa-doa zikir ini, kita kena faham. Memang Allah mengetahui apa yang kita minta.
Tapi kalau kita minta kita tak faham, ibarat burung kakak tua. Burung kakak tua bagi salam, tapi dia pun tak tahu apa salam itu, apa faedah dia dapat dan sebagainya. Baik, kembali. Itu sekadar untuk memberi dorongan untuk kita agar berusaha. Ya, daripada membaca, memahami, kemudian mengetahui maksud apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Baik, kita lihat secara ringkas satu persatu untuk menghayati doa atau zikir ini. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata. Ini apa intisari penting ni? Bila kita baca dengan pemahaman, ini akan menanamkan tauhid. Akan mengukuhkan tauhid kita kepada Allah, pengakuan kita, pengiktirafan kita bahawa Allah Ta'ala di antara sifatnya dan juga namanya adalah dia adalah Al-Alim. Allah maha mengetahui. Dan mengetahui itu Allah sebut daripada dua jurusan. Yang ghaib dan juga yang nyata. Bila tauhid ini kita fahami dan tertancap kuat dalam hati, maka akan terjagalah segala perilaku, ucapan dan perbuatan kita. Sama ada ketika kita di keramaian atau ketika kita berada bersendirian khususnya. Ya. Tu. Ketika kita ucapkan atau kita sembunyikan di dalam hati kita ini, semuanya di dalam ilmu Allah Ta'ala. Bila kita mengetahui hal yang satu itu, maka ini akan menjaga diri kita daripada terjatuh dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ketika kita berhajat, berniat nak buat maksiat, ketika bersendirian, ketika nak berbuat saja teringat di telinga ni. Allah Al-Alim. Walaupun kamu boleh sembunyikan daripada manusia seluruhnya di atas muka bumi ini, tak seorang pun yang mengetahui. Tetapi ingat, Allah maha mengetahui. Maka tak jadi buat maksiat. Begitu juga sebaliknya. Bila seseorang itu tidak mahu menunaikan perintah Allah, umpama dia berpuasa. Dia tak nak puasa. Manusia tak tahu yang dia tak berpuasa. Sebab tak nampak dia makan dan minum di kedai waktu siang. Tetapi Allah nampak tak? Allah maha mengetahui tak? Maka dengan itu dia tak berani untuk tidak berpuasa. Ketika dia nak melakukan penipuan di tempat kerja. Nak terlibat dengan rasuah atau salah laku di tempat kerja. Maka dia ingat Allah maha mengetahui. Ada malaikat di kiri kanannya yang mencatat amalnya. Di dunia dia boleh lipat kemas. Tak ada seorang pun boleh mengetahui. Tapi ingat. Pada hari yang dia selalu sebut dalam solatnya. Maliki yaumiddin. Pemilik raja pada hari pembalasan. Hari akhirat. Di dunia kamu lepas. Tetapi ingat ada hari akhirat yang sedang menunggu. Inilah dia tauhid. Iaitu mengesakan Allah dari sisi segala perbuatan Allah. Iaitu tauhid ar-rububiyah. Cuba tengok. Ayat yang mula-mula dalam suratul Fatihah tu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb. Segala puji bagi Rabb sekalian alam. Ini apa dia? Awal ayat sudah menanamkan, mengingatkan, iaitu kewajipan seorang hamba, iaitu mentauhidkan Allah dari sisi ar-rububiyah. Ar-rububiyah itu diambil daripada perkataan ar-Rabb. Apa makna ar-Rabb? Iaitu seorang hamba mengakui bahawa Allah Ta'ala dia adalah ar-Rabb. Apa makna ar-Rabb? Kita baca surah Fatihah dah bertahun dah. Apa makna ar-Rabb? Saya tanya ni, kena ada jawapan lah. Apa makna ar-Rabb? Tuhan sekalian alam. Apa makna Tuhan? Ar-Rabb di sini. Mentauhidkan Allah dari sisi ar-rububiyah itu adalah mengiktiraf, mengakui bahawa Allah dialah satu-satunya. Al-Khaliq. Dia maha mencipta. Bila kita ingat iaitu kita ni dicipta. Bukan mencipta. Bukan jadi sendiri. Maka kita ini adalah hamba. Kita dicipta. Kita adalah hamba. Maka kita tertakluk dengan aturan pencipta. Jadi kita diatur bukan mengatur. Kita dimiliki bukan memiliki. Maka kita sedar bahawa kita ini adalah hamba. Nampak? Tu kalau kita faham surah Fatihah ni. Masya Allah. Ni ibu Al-Quran ni. Kita akan menjadi orang muwahhid yang sejati.
Yang mentauhidkan Allah. Mula-mula Allah ajar, mengiktiraf, mengakui. Dari sisi Allah, dia adalah Ar-Rabb. Yang pertama iaitu Ar-Rabb adalah Al-Khaliq. Yang kedua, Allah dia adalah Al-Malik. Ya. Dia adalah pencipta, dia adalah pemilik. Apa ciptaan Allah ni semua milik Allah, betul kan? Sebab tu bila kita orang mati, kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu hakikat nak ingat pada yang hidup ni. Kamu hidup di dunia sepanjang usia, kamu ingat. Bila mati, kamu kembali ke mana? Kembali ke tanah. Ya. Bersatu dengan tanah. Itulah hinanya kamu. Ya. Ruh kamu diletakkan di satu tempat. Illiyin atau sijjin. Nampak? Ya. Dan nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah untuk apa? Diperhitungkan seluruh amal buat kamu. Maka akan menghasilkan kesedaran dan akan menjadikan kita seorang yang sangat teliti, berhati-hati, bersiap sedia. Ya, bersiap sedia untuk apa? Ni Allah Maha mengetahui perkara yang ghaib. Apa perkara yang ghaib di antaranya? Yang dekat dengan kita apa perkara ghaib? Masya Allah, mumtaz. Cemerlang, kematian. Ghaib daripada kita. Tapi kita akan hadapi dia. Ya, Allah sembunyikan kematian ini dari 3 sisi perkara yang ghaib. Apa dia? Saya dah pernah sebut ni. 3 perkara yang berkaitan dengan kematian yang Allah sembunyikan pada kita. Dia ghaib tapi akan berlaku nanti. Bila berlaku dia tak ghaib lagi dah. Dia nyata. Yang pertama apa? Kita tidak tahu bila kita mati. Tuan Imam tahu tak bila nak mati? Yang tanya pun sama lah 2 kali 5. Yang kedua tahu tak bila, di mana mati? Di mana? Di masjid ke? Ketika solat ke? Atau ketika pergi ke pasar malam ke? Atau ketika dalam perjalanan menuju ke sesuatu tempat? Tak tahu. Yang ketiga, bagaimana kita mati? Tahu tak bagaimana? Bagaimana keadaan kita mati itu? Adakah sedang beramal soleh atau sebaliknya? Tu. Jadi kalau kita faham prinsip ini, maka kita menjadi orang yang sangat berhati-hati, takut pada Allah. Ya, Allah dia adalah Al-Malik. Dia memiliki. Kita ni milik Allah. Apa saja yang ada pada kita ini semua milik Allah. Allah yang kurniakan. Maka menatijahkan kita menjadi hamba yang tawaduk, tidak sombong. Betapa banyak manusia yang sombong. Sebagaimana Allah paparkan kisah-kisah orang sombong dalam Quran. Pemuka utamanya di antaranya siapa? Fir'aun. Haman. Korun. Sezaman tu. 3 in 1. Tokoh paling terdepan di zaman Nabi Musa AS. Surah Al-Kahfi ada satu tokoh yang dijadikan teladan, sombong. Siapa? Pemilik 2 kebun. Betul kan? Mula kisah Al-Kahfi tu, pemuda tu. Kemudian kisah pemilik 2 kebun. Bangga, ni harta benda aku, kebun-kebun. Ya, kaya dia. Tak percaya pada hari kebangkitan. Kemudian menyombong diri, ni semua hasil usaha aku ni. Kepandaian aku, kebijaksanaan aku. Ada tak orang seperti itu? Ada. Oh, saya berjaya, kaya dan bergaya. Dulu saya papa. From zero to hero. Oh, hebat. Ya. Saya belajar, pergi kursus bagai-bagai. Ya, akhirnya saya berjaya. Contohilah saya. Buat kursus, kena bayar. Tak salah buat kursus, kena bayar. Tapi, sombong. Ya, memaparkan, mempamerkan kekayaan pribadi dalam Facebook bagai-bagai. Tunjuk kereta mewah, tunjuk bilik mewah. Tunjuk emas sampai ke siku. Ya, penuh kat jari. Dia tak takut ke kisah pemilik 2 kebun tu? Akhirnya apa jadi pada kebun dia? Yang harap tak beberapa hari lagi atau beberapa ketika nak diambil hasil pertaniannya. Kebun anggurnya, kebun kurmanya, air mengalir sangat indah seperti taman. Tiba-tiba hancur semuanya. Lalu nasihat temannya yang seorang lagi. Ya. Sebab itulah masuk ke dalam kebun, hasil usaha ni sebut, Masya Allah, la quwata illa billah. Itu Allah ajar kita, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, melainkan semuanya atas keizinan kehendak Allah. Kalau Allah tak izinkan kita datang ke surau pada hari ini, sampai tak kita? Walaupun ada keinginan. Tapi kemudian dipalingkan, dibelokkan. Asal nak datang surau, tiba-tiba pergi balik. Ya, sakit perut ke, dan sebagainya. Ya, sakit perut langsung tak datang ke surau. Tu. Ya. Allah pegang hati kita sejak muda sampai sekarang. Jadi ahli masjid. Jadi ahli surau. Semuanya itu
Hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya adalah keutamaan yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab itu Allah ajar kita, apa saja nikmat yang Allah kurniakan pada kita, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang kamu terima itu semuanya daripada Allah. Maknanya jangan sombong. Seperti tokoh-tokoh tadi. Ya, kita boleh istiqamah dalam ketaatan semuanya atas keizinan Allah. Dengan kemahuan permintaan kita pada Allah. Allah perkenankan. Jadi banyak bersyukur. Sebab tu ingat, ya, nikmat kurniaan Allah ini jangan disalahguna. Nikmat sihat, nikmat panjang umur sampai saat ini jangan disia-siakan. Apatah lagi umur kita macam ni. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Ya, dah tua dah, tak padan dah kita hidup gaya lagak orang muda. Tak padan dah. Ya, tua, gaya orang tua. Nak buat persiapan untuk kembali ke negeri yang abadi yang sedang menunggu kita. Ya, sebab itu nikmat paling besar yang Allah kurniakan pada kita semua ni adalah nikmat tua masih hidup. Sihat. Ya. Masih sampai ke surau. Masih istiqamah. Nampak tak? Kalau kebalikan daripada itu, sungguh itu adalah musibah yang paling besar. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Apa saja nikmat kurniaan Allah, kalau tidak mendekatkan kamu pada Allah, sungguh itu satu musibah, satu petaka. Ya, betapa banyak orang yang dikurniakan oleh Allah nikmat, tetapi makin jauh pada Allah, makin lupa, makin lalai, bahkan melakukan pelbagai pelanggaran, maksiat dan sebagainya. Wal-iyazubillah. Baik. Jadi Allah Maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Tadi kita sebut, ya, Allah dia adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Itulah dia Rabb yang kita baca dalam surah Fatihah tu. Allah dia mencipta, memiliki dan dia mengatur, mengurus hamba-hambanya, makhluk ciptaannya semua diatur oleh Allah. Jadi kita ni diatur. Jangan pandai-pandai mengatur. Allah dah aturkan agama ini untuk kita. Cukup waktu muazzin panggil solat, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, tinggalkan kesibukan dunia, datang. Surau atur kuliah setiap hari. Tak cukup setiap hari di antara maghrib dan isyak ada kuliah subuh lagi. Datang. Sambutan Merdeka 3 pagi dah siap dah ada. Kat dataran Merdeka. Bawa semua keluarga. Nampak? Bersungguh macam semut. Sehingga majlis Kuala Lumpur rugi 700,000. Habis pokok bunga dipijak. Boleh tak terhitung ramainya manusia. Teruknya perangai manusia. Nampak tak? Padahal agama tak mengajar seperti itu, merosakkan harta benda. Sampah tak usah kira lah. Yang buat tu siapa majoritinya? Orang Islam. Padahal tak ada satu pun agama di atas muka bumi ni yang meletakkan awal bab dalam bab ibadah fiqhut taharah. Betul kan? Sebelum nak solat, sebelum nak puasa bagai apa, ajar dulu bab bersuci, kebersihan, kemas. Nak datang surau ni pakaian pun yang terbaik. Bukan asal datang pakai track shoot, pakai t-shirt pergi solat. Tak padan, tak kena tempat. Tak apa ustaz, apa salahnya? Yang penting tutup aurat. Memanglah. Dia duk kira apa salahnya. Ya. Tak kena penempatan. Tak kena penempatan. Tak salah lah. Dari segi uruh, betul kan? Dari uruh kebiasaan datang masjid ni mestilah berpenampilan sesuai dengan masjid. Pergi ke majlis rasmi sesuai dengan penampilan dia, betul kan? Nak jumpa raja, jumpa sultan, boleh pakai t-shirt begitu. Tak ada collar, pakai seluar ketat, boleh? Tak boleh. Kena pakai baju batik. Ke pakai baju mak kilau ke. Letak keris satu ke. Baru padan dengan majlis. Ni datang bertemu dengan Allah. Berwangi-wangian. Tu bersugi. Pakai penampilan yang sesuai. Nampak tak? Okey, cukup dekat tu. Ya. Yang seterusnya adalah Fatiras samawati wal ard. Ya, wahai Rabb pencipta langit dan bumi. Fatir ni adalah pencipta. Al-Khaliq. Dalam Quran ada satu surah namanya surah apa? Surah Fatir. Di mana surah itu berada? Quran ada berapa surah? 114. Mumtaz. Masya Allah. Ni kalau asas tak boleh jawab ni berat dah. Kalau sekolah saya suruh denda berdiri. Seluruh kan.
Dia surah nombor berapa? Atau sebelum surah apa? Atau selepas surah apa? Ha. Tuan-tuan baca surah Yasin betul kan? Yasin tak habis-habis. Dalam pelbagai majlis Yasin. Dia duduk sebelum surah Yasin. Surah Fatir tu. Ya. Selepas surah Sabah. Ha. Surah Yasin. Surah Yasin surah yang keberapa? Ha? 36. Ha. Kalau surah Fatir jadi 35. Masya Allah. Mumtaz. Baik. Jadi ada satu nama surah Fatir. Dimulai dengan Alhamdulillah. Ya. Dalam Quran ada beberapa surah. Ada 4 surah. Kalau tak silap saya yang dimulai dengan Alhamdulillah. Surah pertama adalah surah Fatihah. Surah kedua? Surah apa? Fatihah taklah nanti dia di ujung. Yang tu dah ada 2. Tuan-tuan. Lupa kot. Terlepas pandang. Sekarang malam Jumaat. Selain surah Yasin baca surah apa? Surah Kahfi mula-mula apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala betul abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nampak? Allah ajar 4 surah ni, puji Allah. Semua kait pada penafsiran surah Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab tu kalau kita belajar tafsir, masya-Allah nikmat. Kita nampak Quran tu surah-surah tu, kita boleh kait surah ni ke sini, ke sini, ke sini. Oh, makin kita tadabbur Quran ni, makin banyak rahsia Allah buka. Makin dekat kita dengan Allah. Sebab rahsia-rahsia Allah buka. Sesiapa pun dia, kalau dia berinteraksi dengan Quran, walaupun dia tak menguasai bahasa Arab, tapi dia faham maksud-maksud, dia lazimi membaca dan memahami, nanti dia akan nampak Allah bagi dia satu-satu ayat tu. Sebab tu tafsir Quran ni tak pernah mati daripada dulu sampai sekarang. Setiap generasi, setiap tahun ada para ulama tulis kitab tafsir yang pelbagai penjelasan. Sangat menikmati. Cukup tak tu? Jadi Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi kita di 2 yang pertama ni adalah untuk mentahqiq tauhid ar-rububiyah, pengakuan seorang hamba. Tauhid ni boleh katakan semua manusia mengakui. Tanyalah orang kafir. Siapa cipta langit dan bumi? Siapa yang menghidup dan mematikan? Siapa yang mengatur peredaran siang dan malam? Orang kafir akan kata Allah. Cuba tuan-tuan cuba tanya. Yang bersih fitrahnya. Sebab apa? Sebab apa? Sebab manusia ini ketika berada di alam roh, sebelum Allah pindahkan dia di alam dunia ni, Allah himpun roh tu, Allah tanya. Alastu bi rabbikum? Tu Rabb tu. Alastu bi rabbikum? Tidakkah aku ini Rabb kamu? Tu alhamdulillah tadi tu. Bi rabbil alamin. Tidakkah aku ini Tuhan kamu? Ya qalu. Mereka pun berkata, bala, bahkan ya, syahid. Dah, kami saksi. Dah cukup kata ya tu, saksi lagi. Maka tidak ada hujah lagi nanti. Di alam roh tu, Allah ceritakan kita semua mengaku. Jadi bila lahir tu, fitrah itu ikut. Ya. Sebab itu ketika mana Nabi SAW berdakwah pada kaum kafir musyrikin, di antara bentuk Allah nak mengingatkan orang kafir musyrikin ini, tanya siapa Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Ya, jika ditanya pada orang kafir musyrikin tu, kata Allah pada Nabi SAW, jika kamu tanya dia, siapa yang mencipta langit dan bumi ni? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Fir'aun tadi, kenal Fir'aun? Fir'aun satu-satunya manusia, raja dunia, negara Mesir itu, yang berani mengaku dia adalah Tuhan. Satu. Sebelum dia siapa? Namrud. Tapi Namrud tak disebut dalam Quran, dia mengaku Tuhan. Tapi perbuatan dia tu, dia mengaku dia Tuhan. Ketika dia berdebat dengan Ibrahim AS, dia kata apa kepada Nabi Ibrahim AS? Aku boleh uhyi wa umit. Aku boleh hidup dan mematikan. Lalu ditafsirkan bagaimana dia nak membuktikan dia memiliki ketuhanan, sifat ketuhanan itu. Keluar orang daripada penjara. Tengok. Wahai pengawal, bunuh dia. Tengok aku telah mematikan dia. Dia bagi arahan. Ya, seorang lagi keluar dari penjara, lepaskan dia. Tengok aku telah memberi dia kehidupan. Tengok hidup dia. Macam tu budak tak sekolah pun boleh. Menunjukkan betapa bodohnya raja si Namrud ni. Senang saja dibantah oleh Nabi Ibrahim AS dalam Quran. Ya, Allah menerbitkan matahari dari timur ke barat. Sekarang kau terbit dia daripada barat ke timur. KO terus. Nampak? Sombong. Sebab dia sombong. Dia tahu dia bukan Tuhan. Tapi mengaku Tuhan. Macam Fir'aun juga.
Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Dia nak mendebat. Ya. Nabi Musa alaihissalam. Ya. Adakah maksud Fir'aun itu dia Tuhan dari sisi penciptaan? Tak. Sebelum dia lahir dah ada dah bumi Mesir. Sebelum dia lahir dah ada matahari. Sebelum dia lahir dah ada bumi. Takkan dia yang ciptakan? Mana boleh pencipta datang kemudian daripada yang dicipta? Dari segi akal lah. Allah itu yang awal, yang akhir. Ya, tidak ada awal, tidak ada akhir. Dari segi logika akal manusia tu. Yang dia mengaku dia Tuhan tu apa? Dia suruh rakyat dia sembah dia. Taat, sujud, ikut, akur. Taat sepenuhnya, jangan melawan. Itu maksud dia. Ya, jadi sebab itu kita dilarang. Taat membuta-tuli pada manusia. Walaupun perkara batil, ikut juga. Walaupun atas nama pemerintah ataupun agamawan. Kalau menyimpang, menyelisihi kebenaran, boleh ikut tak? Katalah, ya pemimpin. Suruh kita jual arak, boleh tak? Kedai kau kena buatlah satu slot lah. Nak hantar arak daripada syarikat XYZ. Boleh? Tak boleh. Jual tak boleh. Apatah lagi minum. Kiaskanlah perkara-perkara lain. Ya, orang kafir mati. Kita boleh besar tak kematian dia? Muliakan kematian dia, hormat kematian dia, boleh tak? Tak boleh. Apatah lagi mendoakan dia. Ajaib betul kan? Ada orang buat umrah badal pula untuk migrate migrate treasure lah pula. Raja dia tu apa nama? Yang mati pun dia. Yang meninggal dunia. Apa? Queen Elizabeth. Ada pula buat umrah ganti untuk dia. Betul kan? Ada dalam media sosial kan? Tak tahulah betul ke tidak. Mudah-mudahan tak betul lah. Sampai tahap tu. Tu benda lain lagi tak sebut. Tapi tak berani nak sebut. Cukup dekat tu. Faham sudah lah. Ajaib nampak. Orang kafir kita tak boleh besarkan mereka itu. Sehingga Nabi SAW mengajar kalau kita lalu di kuburan orang kafir, ada sebutannya. Apa nak sebut kalau lalu di kubur orang kafir? Kalau lalu kubur orang Islam nak kata apa? Assalamualaikum ahla diyar dan seterusnya, betul kan? Kalau lalu kubur orang kafir? Betul, Masya Allah. Tepatlah ucapan Haji ni. Jarang kan kita kalau lalu. Dulu orang tua saya ingat dia ajar. Kalau lalu je kubur orang kafir, baca surah Al-Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Basyiru bi'azabin nar. Beri khabar gembira untuk mereka itu dengan azab api neraka. Sebagai bentuk sindiran. Dunia dulu tak nak beriman. Sekarang, ya, kamu lihatlah apa yang kamu raih. Nampak tak? Orang kafir di mana tempat dia? Neraka. Ya. Sebab Quran sendiri yang sebut. Wallahu a'lam. Azan ni. Lepas ni Tuan Imam ada program Kalau ada program saya nak berhenti. Kalau tak ada program saya sambung lepas azan sikit. Tak, saya tanya dulu. Kalau ada program saya berhenti terus. Nanti kita sambunglah bulan lepas depan pula. Ada lama ke? Saya sambung sikit tak apa? Okey, kan sama minta izin dulu. Wallahu a'lam. Ada dah ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ini tuan-tuan sunnah. Ada 5 sunnah setelah selesai mendengar azan yang saya baca tadi. Buka muka surat 37. Setiap kali lepas azan, ikut aturan ni. Selama ni kita tak lengkap. Tak lengkap. Kita cuma jawab azan, kemudian langsung saja kita baca doa Allahumma rabba hazihi da'wati tammah tadi. Betul? Tetapi, yang afdalnya, hidupkan sunnah ini, mula-mula setelah jawab azan. Apa faedah jawab azan ini? Tu, dapat masuk syurga. Jadi jawab azan. Mudahnya nak masuk syurga. Jawab. Kemudian bonus dia, ni yang kedua. Sebut wa ana asyhadu tu yang saya baca tadi. Tu nombor 2. Ya, kemudian selawat pada Nabi SAW. Yang paling ringkas Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau nak panjang selawat Ibrahimiyah. Kemudian ya. Baca doa. Tu Allahumma rabbaha zihid da'wati tammah. Selesai, kemudian minta doa apa yang kita nak. Ataupun nanti setelah kita solat, di antara iqamah tu kan tempat mustajab doa, minta lah. Jadi 5 ni. Berusaha untuk buat. Baik, kembali. Muka surat 94. Langsung saja kita teruskan. Iaitu asyhadu an la ilaha illa anta. Ya. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Yang ini telah berlalu penjelasannya. Kita telah jelaskan. Ini bab yang berkaitan dengan, tengok. Tadi Allah menjelaskan dari sisi ar-rububiyahnya. Allah Maha Mencipta dan sebagainya. Sekarang Allah nak bawa kita kepada, setelah kita kenal Allah sebagai Rabb, maka Allah nak ajak kita, bawa kita untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah. Jadikan Allah itu sebagai Rabb yang diibadahi. Inilah dia. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini untuk apa? Membantah seluruh orang kafir yang ada di atas muka bumi ini dalam pelbagai bentuk ragam sesembahan mereka agar tinggalkan seluruhnya. Kerana itu semuanya adalah ilah-ilah yang batil, yang kamu angkat, disetarakan dengan Allah. Yang lebih parah, kamu ganti Allah Ta'ala dengan sesembahan yang tak diterima oleh akal yang waras. Buat patung. Patung tu siapa buat? Dia buat. Besar macam mana pun. Berpuluh kali ganda. Ada mata, buta. Ada telinga, pekak. Ada mulut, bisu. Tak memiliki hak ketuhanan dari sisi apa pun. Dari sisi ar-rububiyah. Mencipta. Dia dicipta. Inilah betapa halusnya syubhat, jarut, racun, talbis iblis. Tipu daya iblis. Betul kan? Sehingga perkara yang tak logik jadi logik. Ya, sembah pokok.
Dia macam-macam dia sembah. Sembah kubur, minta pada orang mati yang dia anggap memiliki keistimewaan, ya, dan sebagainya. Padahal Allah perintahkan kita minta kepada Al-Hayyu Al-Qayyum yang maha hidup, yang mengatur, mengurus seluruh ciptaan Allah Ta'ala. Ni kalau huraian panjang ni, bab tauhid ni wajib belajar. Bila kita faham ni. Sebab itu sebesar-besar ayat tentang tauhid ni, kesimpulan keseluruhan Al-Quran, apa saja yang Allah tegaskan dari sisi tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma' wa sifat dalam surah Fatihah. Semuanya nanti itu bertumpu, berpusat pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Sebab banyak manusia, ya, orang kafir tu tak cerita lah. Orang yang mengaku Muslim pun terjatuh dalam penyimpangan. Iaitu dia mengambil sekutu. Sama ada sekutu itu menyebabkan dia keluar daripada agama. Syirkun akbar atau sekutu syirkun asghar. Riak dan sebagainya. Nah tu, kalau dia faham betul-betul yang ini, ya, Masya Allah, dia akan menjadi orang yang betul-betul mukhlis. Ikhlas dalam beribadah. Dan ibadah yang dilakukan itu persis sama yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, balik. Ya, kemudian, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkih. Ni permintaan. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Kejahatan pertama datang daripada mana? Diri kita. Allah sifatkan kita ni, ya, ada 3 sifat pada kita ni. Nafsu kita ni, kejahatan ni. Tapi kejahatan boleh diubah jadi kebaikan. Nafsu yang paling parah daripada kita apa? Al-Quran sebut. Nafsu apa? Nafsu al-ammaratu bisu. Nafsu amarah. Betul lah. Nafsu yang sentiasa menyuruh berbuat jahat. Inna nafsa la ammarata bisu illa ma rahimah rabbi. Sungguh nafsu tu sentiasa suruh buat jahat. Tak payah duduk dalam kuliah. Duduk dalam kuliah gelisah lah, gelisah. Ustaz ni lama lagi gayanya. Tadi tanya. Lah panjang pula kuliah dia. Tu. Tu dia jujur tu, nafsu tu. Ya. Cepatlah sikit, orang ada program ni, lepas ni nak pergi mengopi, mengetih pula ni, ada appointment ni kat Shah Alam. Ada je akal dia. Nampak tak? Kita ni tak ada satu yang selamat. Nafsu amarah ni nafsu yang tak akan menyebabkan pemiliknya selamat. Sebab sentiasa suruh buat jahat. Kemudian dia selesa pula, dia nikmat buat maksiat. Jadi kita kena lawan dia. Ya, sebab tu bulan Ramadan, syaitan ni kena ikat. Ada lagi orang jahat. Ni sebab ni. Bunyi dah. Itu signal lah. Masa kejeraan seminit. Nafsu kedua, nafsu apa? Nafsu lawamah. Nafsu jahat juga. Tapi kalau berbuat jahat, menyesal. Dia tahu dia bersalah. Ada harapan tak bertaubat? Ada. Nafsu dia ada tak pada kita ni? Ada atau tidak? Ada. Betul kan? Kadang-kadang terlewat datang surau, terlepas waktu. Ya misalnya, ya Allah. Sibuk-sibuk terlupa. Rupanya dah masuk azan dah. Menyesal. Nampak tak? Itu bagus. Tapi nafsu yang kita hendak, kemuncaknya adalah nafsu apa? Mutmainnah. Dalam surah apa tu? Allah sebut. Surah Al-Fajr. Hujung sekali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah kesudahan dia. Semoga kita termasuk dalam kategori itu, iaitu Allah kurniakan yang nafsu mutmainnah. Kemudian berlindung daripada syaitan. Diri kita dulu musuh utama, lepas tu syaitan. Tuan-tuan selalu baca surah Yasin. Kalau tuan baca surah Yasin ni kuat tuan-tuan, pertahanan terhadap syaitan. Allah sebut dalam ayat 60 hingga 62, betul kan? Alam ahad ilaina. Terus. Alam ahad. Macam mana ayat ni? Surah Yasin tu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Mana hafal setiap malam baca? Setiap malam pula. Sepanjang usia. Ya bani Adam. Allah ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa an ya'buduni hadza siratim mustaqim. Ya walaqad adalla minkum jibillan katsiran afala
Afalam takunu ta'qilun. Tu. Wahai Bani Adam, Allah seru. Ya, bukankah aku perintahkan kepada kamu, ya, supaya jangan kamu sembah syaitan. Apa makna sembah syaitan? Rukuk sujud ke? Tak, ikut apa? Bisikan dia. Tak payahlah, tak payah buat lah. Macam-macam lah dia halang. Baik, kesimpulannya adalah inna syaitana lakum adu fattakhizu adu. Dalam surah Fatir juga Allah sebut. Sungguhnya syaitan adalah musuh kamu, maka jadikan dia musuh, jangan jadi kawan. Jadi kita kena kenali sifat dan tipu daya syaitan. Syaitan itu siapa syaitan? Minal jinnati wan nas. Syaitan tu daripada jin dan manusia. Jadi syaitan tu asal daripada mana? Jin. Jin. Dia buat daripada api. Cukup dah kat tu. Wallahu alam. Ya, dengan kesempatan waktu yang ada, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita, ya, diupayakan, dimampukan untuk mengamalkan zikir pagi petang. Tak boleh buat semua, kita boleh pilih yang mana-mana yang kita mampu. Di antaranya yang paling utama jangan tinggalkan, iaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa ants khalaqtani, dan seterusnya, iaitu sayyidul istighfar. Kemudian jangan lupa juga raditu billahi rabba wa bil islami dina, pengakuan kita. Ya, maka Allah akan redha kita sebagai hamba-Nya. Bila Allah redha, ya, maka kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Begitu juga zikir untuk meraih kesihatan. Ini paling ampuh nak sihat ni. Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari, la ilaha illa ants, dan seterusnya. Dan ada lagi beberapa. Jadi, ya, pesanan saya, kalau kita tak mampu buat semua, kita mula dulu yang kita selesa, mampu, dan yang mendatangkan keutamaan. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, bantulah untuk aku melakukan ketaatan kepadamu sebaik mungkin. Allahumma ahyina wa amitna alal Islam was sunnah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.